Sedaklah diri kita tuan-tuan, kita semua akan mati. Macam mana kehidupan akhirat kelak? Kalau tak ada bekalan, terkandas kita di pertengahan. Bukan ratusan kilometer tapi ribuan tahun kita nak lalu. Fasa alam kubur, fasa alam mahsyar. Tu nak kena investigation pula hari soal siasat. Nak kena bangun duduk di hadapan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, waktu itu kita ni Allahu Rabbi nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kepala tak berani angkat di hadapan Allah. Malunya kita banyak maksiat dan mungkar yang pernah kita lakukan. Waktu tu nak menyesal pun tak ada guna. Orang putih kata useless. Husnul Khotimah adalah pengakhiran yang diharapkan oleh setiap manusia. Seperti kisah kali ini, 4 orang pendakwah baru pulang dari Riau, Indonesia bagi menyebarkan agama Islam yang mulia ini. Namun, setibanya mereka di Malaysia, takdir Allah, mereka mengalami kemalangan yang meragut nyawa seorang pendakwah terkenal. Cerita ini bermula. Bulan 1 hari tu saya aksiden yang sangat teruk. Kereta kami total loss. Kami balik daripada Riau, Indonesia bersama dengan 3 orang lagi penumpang yang lain. Saya, arwah Ustaz Murtada, Ustaz Hambali dan ayah arwah Ustaz Murtada, Pak Cik Yusof. Kira-kira pukul 7 malam di atas Lebuh Raya Utara Selatan. Perjalanan nak ke Sungai Tani. Sejam lagi je nak sampai. Di Taiping, kereta kami terbabas. Berguling, terantuk, pecah kereta apa semua. Tu yang saya abang pecah tadi di sini ni. 2 orang tak sedar, 2 orang lagi berjalan keluar. Malam 3 Januari 2018, 4 cedera, termasuk 3 penceramah agama selepas kenderaan pelbagai guna MPV yang dinaiki mereka terbabas di kilometer 200.9 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara. Dalam kejadian jam 7.04 malam itu, penceramah bebas yang memandu Nissan Grand Levina, Ustaz Muhammad Murtada Muhammad Yusof 30 tahun dan penumpang hadapan Ustaz Muhammad Wadi Anwar Ayub 35 tahun cedera parah. Seorang lagi rakan mereka Ustaz Muhammad Hambali Zulkifli 28 tahun dan bapa Ustaz Muhammad Murtada yang duduk di bangku penumpang belakang cedera ringan. Ketua Polis Daerah Kerian Superintenden Omar Bakhtiar Yaakob berkata, siasatan awal mendapati kenderaan dinaiki 4 mangsa itu hilang kawalan lalu terbabas ke sebelah kiri Lebuh Raya. Ketika kejadian, semua mangsa dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menghala ke utara selepas pulang berdakwah di Riau, Indonesia. Kemalangan itu menyebabkan pemandu kenderaan Ustaz Muhammad Murtada parah di kepala, manakala Ustaz Muhammad Wadi Anwar yang berada di kerusi penumpang hadapan patah bahu kanan dan cedera di kepala. Semua mangsa dikejarkan ke Hospital Taiping untuk rawatan lanjut. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Penuh dengan hilai ketawa dan juga gurau senda di antara kami 4 orang ataupun kami 3 orang. Takkan nak melawak dengan ayah dia kan. Kami 3 sajalah melawak sungguh. Ustaz-ustaz macam tu lah kalau duduk dalam kereta borang petau perangai mereka kan. Hak kentut dalam kereta, hak buang koci lah ni, tak ada tunjuk apa. Kira sampai atas flight tu pun duk makan lagi atas Asia tu. Turun tu daripada KLA kami bergerak ke Putrajaya, makan lagi. Dan Ustaz Murtada sepanjang 5 hari saya duduk dengan dia, siang dan malam. Kami tidur sebilik apa semua, naik satu kereta, pi satu tempat, tak ada berpecah langsung. Masuk dalam market pun membeli belah, jalan sekali. Tidak sekali pun dia mempamerkan bahawa itu adalah hari-hari terakhir beliau. Dia pun tak tahu bahawasanya hari itu 3 hari bulan 1 2018 adalah detik-detik terakhir dalam kehidupan dia untuk dia menatap wajah alam ini dan juga wajah-wajah manusia dan juga kawan-kawan yang dia kenal. Makan petang tu adalah makanan yang terakhir yang dimasukkan oleh arwah ke dalam mulut dia. Pada petang 5 Januari 2018, pendakwah bebas dikenali Ustaz Wadi Anwar dipindahkan dari Hospital Taiping ke Hospital Raja Permaisuri Bainu HRPB Ipoh bagi menjalani rawatan lanjut. Ustaz Wadi Anwar dilaporkan masih dalam keadaan kritikal. Adik Ustaz Muhammad Murtada, Muhammad Yaakob Yusra 27 tahun berkata, Ustaz Wadi Anwar memerlukan rawatan lanjut bagi mengesan kemungkinan berlakunya pendarahan selepas difahamkan keluar cecair di hidung dan mulutnya. Selain itu, Abang
abangnya pula masih belum sedarkan diri selepas menjalani pembedahan. Ini perkataan lah saya sebut kat Ustaz Murtada. Saya pergi bisik kat dia, saya kata aja, aku jaga anak hang. Itu perkataan kasar lepas saya dengan abang. Saya kata aku jaga anak hang. Dia ada 2 orang anak, saya kata aku jaga anak hang. Waktu saya cakap tu saya ingat gaya mata dia keluar di sini. Waktu saya tengok dalam kitab memang betul lah. Panca indera pertama yang Allah izin kepada manusia telah dilahirkan adalah telinga. Sebab tu disyariatkan kepada kita bila dapat anak azan dan iqamah. Dan panca indera yang terakhir Allah cabut kepada manusia juga adalah telinga. Sebab tu diajarkan kepada kita ketika mana berjumpa dengan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut untuk diajarkan di telinga dengan kalimah syahadah. Lah perkataan setakat dia tu. Kita ajar, aku cakap aku jaga anak hang. Kata yang tu lah. Atau aku nak balik dah ni. Nak tengok anak je. Esok nak buat tak, esok datang balik sehari je. Sebab kesian dekat anak. Nak jumpa anak, lepas tu datang balik. Yang kedua saya kata dekat dia, aku akan siapkan masjid yang, sebab dia sangat excited nak buat masjid tu. Aku akan siapkan masjid yang sang sihat ke, lambat pun tak apa, masjid tu akan siap. Sebut kat dia. Perkataan kedua tu pun dia melihat mata. Saya balik. Selepas 10 hari bertarung nyawa, pendakwah bebas Ustaz Muhammad Murtada Muhammad Yusof meninggal dunia akibat komplikasi paru-paru di Hospital Taiping jam 12.30 tengah hari 13 Januari 2018. Ustaz Murtada meninggal dunia di sisi keluarga terdekatnya. Ustaz Muhammad Yaakob Yusra berkata, abangnya koma selepas kemalangan itu. Pihak doktor memaklumkan Ustaz Murtada yang parah berdepan jangkitan kuman sehingga mengakibatkan komplikasi pada paru-parunya. Allahyarham Muhammad Murtada meninggalkan seorang balu, Nurul Ana Syafi'i serta 2 anak lelaki, Abdullah Fakih 2 tahun dan Abdul Rahmat 4 tahun. Sementara itu, di Sungai Petani, jenazah Ustaz Murtada selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Kampung Penghulu Him kira-kira jam 7 malam. Lebih 500 orang hadir memberi penghormatan terakhir kepada Ustaz Murtada. Jenazah yang dibawa dari Hospital Taiping tiba di rumahnya di Kampung Barka Kapur jam 4.30 petang sebelum dimandi dan dikafankan. Jenazah kemudian dibawa ke masjid jam 5.30 petang sebelum disolatkan dengan diimamkan Syekh Muhammad Qurai Rojih dari Yaman. Isteri arwah berkata dia yang baru sampai ke hospital pagi kejadian untuk mengambil giliran menjaga suaminya mendapati Ustaz Murtada sudah dalam keadaan tenat. Sebelum ini, keadaan suaminya stabil namun pagi kejadian, isterinya dimaklumkan kadar oksigen arwah menurun secara tiba-tiba. Sejam kemudian, Ustaz Murtada disahkan meninggal dunia. Pada 21 Januari 2018, Ustaz Wadi telah dibenarkan keluar dari hospital. Ketika itu, Ustaz Wadi dicadangkan untuk berehat dari sebarang tugasan sekurang-kurangnya dalam tempoh 6 minggu, manakala untuk sembuh sepenuhnya dan kembali aktif menyampaikan kuliah memerlukan masa sehingga 6 bulan. Di samping itu, bagi mengenang jasa beliau, satu legasi dikenali sebagai Murtada Dakwah Center telah ditubuhkan. Murtada Dakwah Center ditubuhkan pada awal Januari 2018 di Kampung Teluk Sungai Petani, Kedah dan dikenali sebagai Pusat Dakwah Darul Murtada. Pusat dakwah ini disambung oleh adik Allahyarham, iaitu Ustaz Muhammad Yaakob Yusra yang mengambil alih pengurusan untuk operasi pembangunan dan pendidikan yang sekarang dikenali sebagai Madat. Begitulah kesungguhan para pendakwah dalam mengorbankan segala yang mereka ada untuk menegakkan agama Islam yang sebenarnya. Tiada apa yang mereka inginkan melainkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita percaya mereka pasti mendapatkannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa Allahyarham Ustaz Muhammad Murtada Muhammad Yusof dan ditempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Yang pertama saya pesan, carilah ruang atas kesibukan kita macam mana pun, kerana keramat hidup kita ni bukan hidup selama-lamanya ya, sampai saat dan ketika Allah boleh jemput mereka. Sahabat saya baru ni, isteri meninggal tengah tidur, tak ada sakit apa, tak ada apa, maka samalah tuan-tuan, tolonglah ada ruang, ada kesempatan balik ziarah mereka, duduk dengan mereka, suap mereka, peluk mereka, ambillah ruang untuk bermuamalat dengan baik dengan mak ayah. So, kerana sampai suatu saat Allah jemput mereka, tuan-tuan, hilanglah sebahagian daripada kenikmatan dunia kita. Satu benda yang saya rasa boleh dibuat oleh semua orang kalau tuan-tuan betul-betul sibuk. Saya yakin tuan-tuan tahu mak dengan ayah tuan-tuan suka makan apa. Tuan-tuan telefon kawan-kawan kita kat kampung, mak ayah kita suka makan tu, kirimkan, pergi hantar kat mak kita.
melalui kawan-kawan kita. Walaupun kita tak balik ni, saat lagi nak buka puasa, tuan-tuan bayangkan telefon mak dapat ada lagi makanan tu, mi goreng mamak yang mak suka makan. Tak maaf, cik tak boleh balik. Tapi cik tu dah hantar makanan ni, mak makanlah, mak doa kat cik contohnya. Subhanallah. Tuan-tuan, bukan pada harga makanan itu yang menjadi ukuran mak ayah kita. Tetapi tanda ingatan itu, tuan-tuan. Cuba buat, tuan-tuan. Tuan-tuan, mak ayah ni, dia bahagia dan seronok atas kita pun kita dapat pahala. Tak perlu tuan-tuan nak bagi kat dia kereta Ferrari pun. Cukup tuan-tuan bahagiakan dia dengan cara yang paling minimum pun. Kadang-kadang itulah mungkin dambaan syurga yang sedang Allah bagi kepada kita. So the point is, tuan-tuan, buatlah benda walaupun nampak benda itu kecil. Mulai daripada ini, sibukkan diri untuk banyakkan berhubung dengan mak ayah. Tanya dia apa yang nak dibuat. Sebab apa? Inilah tugas kita sebagai anak, menyenangkan mak ayah. Kerana satu hari Allah akan memberikan yang kita minta adalah doa qurrata a'yun wa ja'alta khina imama. Anak yang menjadi penyejuk mata, yang sejuk perut kita mengandungkan dia. Mudah Allah memberikan keberkatan. Sekian, terima kasih.